الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Kahfi, merujuk ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Suratul Kahfi 11 dan 12. Baik, sebelum kita memulakan perbincangan mengenai penafsiran bagi kedua-dua ayat ini, secara umumnya Suratul Al-Kahfi adalah satu surah yang disunnahkan dalam agama dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada setiap hari Jumaat. Adanya fadilat, kelebihan dan keistimewaan tertentu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang popular ialah berkaitan dengan pertahanan, defense ataupun security, berkaitan dengan fitnah-fitnah Dajjal. Ada sebahagian hadis yang mengungkapkan pada ayat yang pertama dan ayat yang ke-10, dan sebahagian hadis mengungkapkan pada ayat yang terakhir di antara ayat 101 hingga ayat 110. Baik, menjadi kelaziman bagi masyarakat kita berkaitan dengan perkara yang disebutkan tadi. Berkemungkinan besar ada sebahagian daripada kita ayat-ayat tadi 1 hingga 10, 101 hingga 110 menjadi bahan bacaan mereka. Tak lebih tak kurang ada yang menjadikan wirid-wirid bacaan dalam bentuk hafazan dan amalan-amalan. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun, pada malam ini kita nak baca dua ayat selepas ayat yang ke-10, iaitu 11 dan 12. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ.
Kalau kita nak terjemah secara harfiah, secara literal biasa, maka kami pukul ala azanihim, ke atas telinga-telinga mereka. Kalimah memukul di sini bermaksud Allah Subhanahu wa taala menghijab pendengaran mereka sewaktu mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua sebagai tempat persembunyian mereka. Dan Allah sebenarnya menidurkan mereka dengan senyenyak-nyenyaknya dalam tempoh tertentu, kadar tertentu dan waktu tertentu, bersesuaian dengan aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menariknya, apabila konteks Allah menidurkan mereka ini dikaitkan dengan pendengaran, ini boleh menjadi satu objek penilaian dan analisis yang menarik untuk sama-sama kita fikirkan. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala, kita ni sebagai makhluk insan manusia, antara dua nikmat dan dua kelebihan yang selalu kita lalai dan terlupa dalam mengguna dan mengaplikasikannya ialah nikmat penglihatan dan nikmat pendengaran. Saya sebut dua contoh, walaupun hakikat kita menerima banyak nikmat daripada Allah. Dengan mata kita adanya nikmat melihat, dan dengan telinga kita adanya nikmat mendengar. Menerusi kedua-dua nikmat ini dengan pilihan dan ikhtiar yang diberikan oleh Allah, manusia memilih jalan masing-masing. Dengan dua nikmat ini, manusia boleh mencipta pahala yang dijanjikan oleh Allah, sekiranya dia pandai menggunakan kedua nikmat tersebut atas jalan kebaikan. Mata boleh mendatangkan pahala, telinga pun boleh mendatangkan pahala kalau benar betul jalannya sebagaimana syariat agama. Dan kita perlu diberi peringatan bahawa melalui kedua nikmat tersebut juga ada jalan-jalan yang boleh membawa kerosakan dan keburukan kepada kepenggunaannya. Mata juga boleh mengarah kepada dosa dan keburukan, pendengaran juga akan mengarah kepada dosa dan keburukan kalau kita yang memilih jalan tersebut. Dari sudut ini, bila kita melalui hidup ini dengan kedua-dua nikmat tersebut, kita perlu ingat ada tiga lagi jenis, tiga lagi spesies manusia yang berbeza dan berlawanan. Alhamdulillah, Allah bagi kita pada hari ini nikmat melihat, nikmat mendengar. Tapi ada sebahagian manusia yang Allah bagi ujian pada mereka, nikmat mata Allah bagi, nikmat telinga Allah tak bagi. Dengan kata lain, mata boleh tengok tapi telinga berkemungkinan pekak atau tuli. Dan ada jenis manusia yang sebaliknya, mata Allah tak bagi nikmat, buta. Atau orang Kelantan cakap boleh ni dia bukan buta terus, dia nampak tak nampak, tapi telinga dia okey, telinga dia bagus fungsinya. Dan ada yang lebih sadis, dua-dua Allah tak bagi nikmat, mata pun buta, telinga pun pekak dan tuli. Apapun itulah kehendak, apapun itulah aturan daripada Allah. Jadi bila kita ada dua-dua nikmat tersebut, kita rasa selesa memakai dan menggunakan nikmat ini, dan kita rasa ada keterhadan dan keterbantutan sekiranya dia terbatas. Baik, sebagai contoh, kalau nikmat telinga, kalau kita kata nikmat telinga ni kita guna kadang-kadang tidak memerlukan kepada konteks penglihatan, walaupun mata kita boleh tengok, mata kita boleh lihat. Sebagai contoh, kita berada di rumah kita, ada mini hi-fi, radio dan sebagainya. Begitu juga dalam kenderaan moden kita hari ini. Pendek kata, beli kereta saja mesti confirm ada radio, ada apa kita panggil tu, yang ada boleh tengok gambar tu. Dulu radio saja,
Hak sekali dengan peta apa ni kita panggil apa dah? Skrin hak macam TV kecil tu. Tak reti nak sebut, bukan tak reti, dia tak terlintas nak main. Nak habaknya bila duduk dalam kereta, bila dengar radio kat rumah, kita hanya memerlukan apa? Pendengaran. Dengan kata lain, kita tak pernah kenal pun muka DJ hak duk bercakap tu. Dengar suara DJ tapi tak pernah tengok muka dia. Kadang-kadang nama dia, DJ ni nama apa tah, hari-hari duk layan aku pergi kerja dengar suara dia, tapi muka aku tak kenal, nama DJ pun aku tak kenal. Tapi kita boleh seronok, kita boleh santai hanya melalui kontak audio semata-mata tanpa visual, walaupun mata boleh melihat. Begitu juga sebaliknya, kalau kita gabungkan keduanya, kontak audio dan visual, terutama bila kita tengok paparan skrin pada televisyen kita. Jadi ada gambar, ada suara. Walaupun kemampuan kita tu ada dua-dua, tetapi sekiranya salah satu terhad, sekiranya salah satu terbantut, bukan pada keupayaan kita, tapi problem pada kontak perhubungan luar kita. TV rumah kita 100 inci, sikit punya besar. Tapi kebetulan malam ini adalah malam final World Cup Piala Dunia. Orang duk tunggu-tunggu depan TV. Pasukan sekian-sekian akan lawan pasukan sekian-sekian. Jadi bila bermula saja kebetulan, waktu itulah sound TV kita rosak, sound TV kita trouble. Gambar orang duk main bola nampak, suara tak bunyi. Bukan kerana telinga kita problem, sound pada TV tak bunyi. Tengok orang duk macam ni atas stadium, tapi tak dengar bunyi sorakan. Tengok orang pakai macam orang duk ceramah tu, pengulas lah tu, tapi suara dia mengulas tak bunyi. Pemain minta bola, hey hantar kat aku, tak bunyi. Seronok atau tidak kita tengok gambaran demikian? Walaupun TV kita sikit punya besar, 100 inci. 100 inci tu kadang-kadang orang duk main bola sama dengan saiz kita hak duk tengok kat luar. Tapi yang jadi problemnya tak ada sound pula. Walaupun sound kita tak bermasalah, tapi kontak hubungan kita dengan alat tersebut terbantuk, tak seronok dah. Dan kita lebih rela memilih keluar rumah, pergi cari kedai mamak, pergi cari kedai kopi, walaupun skrin TV cuma 20 tapi ada suara, ada bunyi. Hak tu hak nak dengar pun. Nak dengar orang mengulas, nak dengar dia sebut gol, nak dengar dia kata ye dan sebagainya. Hakikatnya secara pasti kita nak tengok bola ni nak dengar suara ke nak tengok orang main? Nak dengar bola ke nak tengok orang main? Nak tengok orang main bola je pun, kalau kita fikir suara penting ke? Penting. Try suruh orang main bola hak kat luar tu, siapa pemain dilarang keluarkan bunyi. Jangan kata buat hantaran, jangan kata hantar kat aku. Coach pula jangan kata hantar kat dia tu, serang kok ni, rancang kok tu. Semua diwajibkan senyap. Sebab kita nak main bola je pun agak-agak jadi lagu mana sih? Jadi macam tak seronok sebab kita ada kemampuan nak bercakap. Kita ada kemampuan nak komunikasi. Bila terhad saja, terbantuk saja, keseronokan tadi akan hilang. Dan begitulah saya nak bawa satu artikel yang pernah ditulis salah seorang contemporary hari ini dari konteks ulama mutaakhirin. Dia buat kajian berkaitan dengan dua ayat. Ayat yang pertama dia buat kajian surah Al-Kahfi ayat 11 yang kita baca pada malam ni. Fadarabna ala azanihim, berkaitan dengan telinga dan pendengaran. Satu lagi ayat yang dia bawa ialah Fussilat 20. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kamu sesekali tidak akan dapat menyembunyikan diri, melarikan diri daripada persaksian pendengaran kamu sendiri, penglihatan kamu sendiri, dan anggota tubuh badan kamu sendiri. Ayat Fussilat 20 berkaitan dengan penyaksian anggota tubuh badan kita, penglihatan dan pendengaran di akhirat besok.
di mahsyar besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang menariknya bukan persoalan pertanggungjawaban keanggotaan tersebut, tetapi yang dirujuk ialah kenapa Allah menyebutkan pendengaran dahulu berbanding penglihatan. Jadi apa lebih pendengaran berbanding penglihatan? Sebab ayat sebelumnya, ni ayat 20, ayat 18 pun seolah-olah diulangi ayat yang sama. Bila sebut tiga ni, Allah sebut pendengaran dahulu berbanding penglihatan. Yang lagi special ialah pada kalimah pendengaran Allah menggunakan lafaz mufrad, sam'ukum, wala absarukum. Pada penglihatan Allah guna kalimah jamak. Sedangkan realiti dan hakikat, kita ada dua mata dan kita juga ada dua telinga. Tapi kenapa pada pendengaran disebut sam'ukum bukannya asma'ukum? Baik, di sini perbahasan bermula. Dalam artikel tersebut disebutkan tiga perkara yang menarik. Pertama ialah organ pendengaran yang kita kaitkan dengan telinga, yang kita kaitkan dengan pendengaran adalah organ yang paling awal aktif dan efektif pada setiap manusia yang baru dilahirkan daripada rahim ibunya, berbanding dengan anggota yang lain. Sebab itu bila lahir seorang bayi, seorang baby, disunnahkan dalam agama ni untuk apa? Baby lahir, azan di telinga kanan dan iqamahkan di telinga kiri. Sebab organ pendengaran atau telinga sudah ada function seawal seorang bayi dilahirkan ke muka bumi. Dia dah ada hubungan. Jadi kalau mata dia pun tak buta. Tapi kalau kita pergi buat muka sedih, kita pergi buat muka lawak depan baby yang baru lahir, ada efek tak? Kalau kita buat lawak, dia tak senyum pun. Kalau kita buat muka marah, dia tak keling pun. Mata dia boleh tengok, boleh celak, boleh, tapi tak ada respon. Tapi telinga ada. Begitu juga dalam konteks yang kedua. Dalam konteks yang kedua, telinga dan organ pendengaran inilah yang paling last berfungsi sewaktu kita ni nak dipanggil oleh Allah. Dengan kata lain, ketika dalam keadaan nazak, disunnahkan, ditalkinkan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tempat dia di mana? Di telinga lah orang nak talkin syahadah. Bukan kata tak lama dah nampak perut ni kempeh turun ni, aku nak talqin syahadah, dia pergi pegang ibu jari kaki, asyhadu alla ilaha illallah. Situ kah? Dah. Nampak perut besar ni kembang kempeh, api kat lubang pusat, asyhadu alla ilaha illallah. Tak, tapi talqin di mana? Talqin di telinga. Sebab mungkin pandangan mata dia pada ketika itu bukan semua orang. Mungkin sesetengah orang dia berada pada pandangan dimensi lain dah. Dia tak nampak dah isteri dia, anak dia, suami dia, tapi gambaran lain dah dia nampak. Tapi telinga dia ada function untuk menerima talqin syahadah. Manakala yang ketiga ialah telinga lah organ yang paling awal, pendengaran yang paling awal aktif dan efektif. Bila kita semua yang bergelar mayat ini di dalam kuburan masing-masing, inilah yang paling awal operation sewaktu malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk dibangkitkan seluruh makhluk daripada kuburan masing-masing. Sebab telinga inilah yang dengar trompet bunyi tersebut, menyebabkan kita ni dibangunkan kembali oleh Allah menuju ke mahsyar. Itu yang pertama. Manakala yang menarik untuk konteks yang kedua, kalau manusia ni dalam kehidupan dia 24 jam, sampai masa tubuh kita ni memerlukan rehat. Dengan kata lain, waktu malam Allah khususkan kepada kita untuk tidur.
setelah penat bekerja, penat cari rezeki, penat lakukan aktiviti. Tetapi bila manusia ni rehat dan tidur, seolah-olah semua anggota tubuh badan lain tu dah tak ada function. Tetapi tidak pada telinga, dia operation 24 jam. Contoh, keadaan mata kita hak siang hari, aktiviti kerja buat macam-macam ni, kelopak mata kita terbuka. Tapi bila kita dalam keadaan rehat dan tidur, kelopak mata duduk lagu mana? Katuk lah. Tutup dah, tak nampak biji mata. Walaupun kita tak nafi, ada setengah orang jenis tidur yang tak tertutup rapat tu. Macam-macam nak sikit nak tertutup, tapi sebenarnya dia tidur. Tangan kita ni hak aktif bergerak, toreh pokok getah ke, tanam sayur ke, tanam ubi ke, rembas jagung ke, rembas padi ke, ketik keyboard, kerja di pejabat ke, duduk dalam aircon. Tapi bila tidur, bagaimana anggota tersebut? Kaku, dah tak bergerak sesuai dengan fashion tidur masing-masing. Kalau jenis hak tidur lagu ni lah tangan tak gerak dah. Kalau hak jenis telentang, tangan lagu ni lah tak gerak dah. Sama juga dengan kaki, hak tadi duk berjalan, berlari, melompat, rembas mana-mana, kaki pun akan belunjuk lagu tu. Kalau hak jenis tidur mengiring lah, kaku dah dia. Dan waktu itu juga, kalau kita pi jelir lidah, kita pi buat action muka macam-macam, memek muka macam-macam depan kawan tu duduk tidur, dia sedar ke tak? Dia tak sedar, sebab kelopak mata dia tutup. Tapi cuba pi sebelah cuping telinga dia, bangun. Apa jadi? Bangun terus kawan tu. Sebab cara kita tidur, telinga kita ni dia tak macam mata. Penat aku, perak, tutup. Telinga, saya tak tahulah, saya habaq diri saya. Kalau telinga tuan-tuan jenis pesen lain nak tidur tu, dia pun tutup lubang telinga. Itu saya tak tahulah kod telinga tuan-tuan lagu tu. Jadi orang panggil ke orang gerak azan subuh pun tak dengar. Tapi nak habaqnya, telinga sentiasa terbuka. Tu yang kedua. Dan yang terakhir inilah yang menarik untuk dikaitkan dengan konteks tidurnya Ashabul Kahfi, iaitu telinga manusia ni dia sentiasa berhubungan dengan konteks dunia luar. Sebab telinga ni dia operation 24 jam, dia menerima bunyi-bunyi, dia menerima suara-suara tertentu. Jadi dia ada hubungan dengan konteks dunia luar, yang kalau menyebabkan suara sentiasa masuk, bunyi sentiasa masuk, kuat ke, separa kuat ke, atau terlalu kuat, dia akan mengganggu tidur seseorang. Dia akan mengganggu nyenyak seseorang. Dia akan mengganggu sedap tidur seseorang. Cuba bayangkan kalaulah telinga ataupun pendengaran Ashabul Kahfi ini sewaktu mereka tidur diganggu dengan bunyi-bunyi dan unsur daripada luar. Kawasan pergunungan, tidur dalam gua, katakanlah ni, jatuh batu-batu besar bergolek, geduk. Agak-agak tidur lagu mana? Terganggu. Bunyi ngauman singa ke, bunyi tu ke, bunyi ni ke, pokok patah ke, ranting jatuh, menyebabkan telinga tu dengar dan mengganggu tidur. Sebab tu Allah sebut fadarabna ala azanihim, Allah tutup, Allah hijab daripada berhubungan dengan konteks dunia luar. Itulah yang menyebabkan mereka boleh tidur dengan nyenyak dan sepulas-pulasnya. Macam kita lah ni, kalau kata rumah sebelah airport, pukul 12.30 tengah malam, tidur sebentar bunyi sedap aja pak, kapal terbang baru turun, Royani Air, Malindo Air, sambung tidur, tak kejap bunyi pula kapal terbang Shopee dengan Lazada start hantar barang dah, tersedap pula. Tidur lagi, sambung pukul 3, entah bunyi teringat pula isteri jiran sebelah sampai masa dah nak beranak, ambulans mari ambil kat rumah, bunyi ambulans, sedap pula. Tidur lagi, pukul 5 pula pula. Kereta peronda polis duk kejap mak rempik duk berlumba pagi-pagi,
Sedap pula. Tu contoh. Ada saja konteks bunyi dan suara dunia luar, dia boleh mengganggu suasana tidur kita. Terjaga, tersedar dan sebagainya. Sebab tu saya selalu bagi contoh yang mudah. Kalau tuan-tuan nak faham mudah, cari kat rumah, belik-belik kau ada CD ke DVD lama, cari filem tajuk Seniman Bujang Lapuk. Seniman Bujang Lapuk. Piramli Sudin dengan siapa? Ajis. Seniman Bujang Lapuk. Kan kisah 3 orang lelaki bujang. Tak ada kerja, kai pagi makan pagi, kai pegang makan petang. Kebetulanlah lalu lori penerangan ke van penerangan dulu, Panji Semerang punya cerita. Cuba try nasib, ada kerja kosong ke, ada lubang kosong ke? Cik boleh pergi try minta kat studio Jalan Ampas. 3 orang ni pun pi lah. Pi jumpa dengan manager sekian-sekian, boleh try screen test. Maksudnya try lah. Kena try, kena bagi apa? Kena bagi skrip. Baca skrip sekian-sekian, sekali kena melakonkan gaya dan watak yang dikehendaki tu. Jadi yang jadi masalahnya, orang suruh baca lain, orang suruh buat lain, dia buat apa? Dia pi buat lain, dia pi bahas lain. Tak kurang dia mengganggu pula sesi penggambaran tu, kes pasal pancung memancung kerana masak tak bubuh, sambak belacan. Dia takwil pula pengarah tu, pasal apa tak buat cerita lain. Kumbang terbang ke, ikan belaga ke, tu Sudin lah. Tapi nak habaq, nasib mereka baik, manager Kemak Hassan tengok mereka, aku tengok korang bertiga ni rasa berminat lah. Nasib dia baik. Jadi akibatnya mereka terpilih. Bila terpilih, nak syuting satu filem, nak jadi pelakon, dia kena hafal skrip. Maka di sinilah bermula untuk kita kait dan relate dengan konteks ni. Bila balik rumah, ada skrip masing-masing seorang satu. Dan malam tu mereka nak start hafal skrip. Ni bukan kes tidur ni, ada kes duk jaga ni. Duk jaga, nak bagi baca skrip, nak masuk dalam otak, nak hafal. Tiba-tiba bermulalah sesi gangguan daripada luar. Adegan pertama, kes apa? Mutu ke apa, Maniam, Mzim tu bergaduh dengan bini pagi-pagi, kes anak berak berebut, duk suruh hang pi basuh, hang pi basuh. Suara slow-slow okey lagi, tapi sampai dah tahap bising, wah, mengganggu konsentrasi mereka nak mengapai. Tak boleh jadi ni. Padahal dah tutup dah dengan apa? Pecah bantal dah, tutup dengan kapas punya tu. Tak boleh jadi juga ni, kuat sangat. Kena berhenti, pi settle dulu, baru selesai. Ni malam-malam ni tak payah gaduh lah dengan bini, settle lah anak apa, tai anak punya pasal saja, lebih kurang lah. Selesai hak tu, berasa aman, buka, hafal balik. Sambung hafal balik, dia mari pula adegan yang kedua. Adegan kedua, adegan apa? HM Busra. Kalau dalam 40 penyamun tu, doktor vitamin C tu lah. Balik bawa briefcase dia besar-besar. Salah bilik pula. Dia tak berbini lagi, silap masuk bilik orang lain. Masuk saja, duk tak lama bunyilah. Terampet tak berapa nak sedap bunyi dia tiup tu. Last sekali terganggu pula. Kawan ni duk tiup terampet, kita nak mengapai skrip. Nasib baik Ajis cerdik. Lalu dia menyamak jadi siapa? Jadi Maznah. Ketuk pintu, siapa tu? Maznah ke? Ya, Maznah bang. Maznah bang, buka pintu, serbu 3 orang tu, ikat tangan, ikat kaki, sumbat mulut, gantung trompet tu. Settle lah. Sambung mengapai. Duk tak lama, tragedi ketiga pula. Isteri tua Kuswadinata mari serang rumah bini muda. Bergaduh pula. Kuswadinata nak handle bini tua, bini muda, serabut kawan ni keluar, pi nak tolong settle. Last kali terjadi pergaduhan lepak sekejap, okey, tak apa, relax, sabar. Habis pula tu. Ingat settle dah, makin tengah malam. Tapi baru nak start hafal balik, bunyi exhaust motor pula dah. Keluar, tengok kawan tu duk baiki motor dia. Abang nak jual motor ke? Tak, jangan perli saya. Pasal apa dia bunyi pom begitu? Sebab dia bunyi pom begitu.
Saya boleh tolong handle. Nak bagi bunyi apa? Ting 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 begitu ke? Nak bagi bunyi ting ting itu, tak mau bagi bunyi langsung pun tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Ni kita kena ketatkan sikit, ketang lebih kurang. Cuba saudara start. Bila saudara start tu jadi apa kat motor tu? Melambung atas bumbung lah. Tu pun nasib baik sebelum pi, jangan bimbang saudara. Esok kita kumpul orang ramai-ramai, kita minta tolong turunkan motor saudara. 4 adegan tu sudah membuktikan di sini, bila telinga kita mampu berinteraksi dengan konteks hubungan dunia luar, dia tak boleh settle, terganggu. Last kali sampai nak dekat subuh tu, tidur lah. Bila tidur, selesai ke tak masalah ni? Tak selesai. Pasal apa? Sebab polis mari cari rumah Pak Mat Tempeh. Ketuk pintu rumah mereka, ketung ketang. Duk tidur dah, tapi sebab telinga dengar, telinga bunyi, malas pun bangun buka pintu, cari siapa cik? Mana rumah Pak Mat Tempeh? Di sini bukan, depan tu cik. Kung. Kuat sikit cik, kuat tu baru bini Pak Mat Tempeh keluar. Di sini kita dapat relate satu hubungan. Kenapa kena ketuk kuat? Sebab bini Pak Mat Tempeh sound trouble, tak dengar. Okey, boleh faham dah tu Bukan sekadar nak cerita kisah ni, cuma nak suruh faham. Bila kata kita tidur ke kita tak tidur, terganggu saja pendengaran, itulah akan jadi. Baik, kembali kepada konteks mengapa disebutkan pendengaran dulu tadi. Sebab antara pendengaran dan penglihatan ni kita ada pilihan. Pilihan macam mana bermaksud? Walaupun kita mampu melihat, tapi kita ada pilihan untuk melihat sesuatu dan memilih untuk tidak melihat sesuatu. Kalau benda tu kita seronok tengok, kita suka tengok, kita cinta pada benda tu, dia memilih untuk tengok. Seronok tengok gambar ni, suka tengok hang, sedih tengok hang. Kita suka benda tu, kita boleh pilih untuk tengok. Tapi kalau ada satu peristiwa, satu aksi atau satu event yang kita tak suka, yang kita tak mau tengok, sedangkan kemampuan melihat ada, tapi kita boleh pilih, aku tak mau tengoklah benda ni. Jadi ada pilihan pada mata dan penglihatan, nak tengok, tak mau tengok. Dan cara kita nak menolak untuk tengok sekurang-kurang ada 3. Kalau tak mau tengok, kita boleh pejam mata, tutup mata, tak nampak. Yang kedua, kalau tak mau tengok, tundukkan pandangan, tunduk. Yang ketiga, kalau tak mau tengok, kalih kat belakang. Tak suka nak tengok, hang palinglah kat belakang, tak nampak lah. Baik, tetapi bagaimana dengan pendengaran anda? Pendengaran anda buat macam mana pun, dia tetap tidak ada pilihan. Dia suka ke nak dengar benda tu, dia tak suka ke nak dengar benda tu, dia kena dengar. Maksud saya di sini bukanlah dari sudut kepahaman lain. Kalau contoh radio dalam kereta, kalau suka dengar, buka radio, kalau tak suka dengar, tutup. Tak. Ni maksudnya dengan tak tutup radio, bagaimana hang nak menghalang daripada suara tu masuk dalam telinga? Radio kena buka. Seronok DJ ni, aku suka dengar. Bunyi saja DJ tu, hampir bencinya DJ ni. Tapi dengan syarat jangan tutup. Macam mana hang nak tutup suara dia daripada masuk? Tak dapat, tak ada pilihan. Dengar juga, macam mana nak buat nak bagi tak dengar? Kita tak ada pilihan. Contoh paling mudah, ambil 5 orang yang kita tak suka, duduk sekali dengan kita dalam satu bilik. Orang tu kita tak suka, duduk dalam satu bilik. Mata kita ada pilihan. Sebab tak suka 5 orang ni, kita boleh pejam mata. Tak suka 5 orang ni, boleh kita tunduk. Tak suka 5 orang ni, boleh kalih kat belakang. Tapi siapa boleh kalih suara daripada 5 orang ni yang keluar bercakap dalam bilik tu? Telinga anda boleh tahan tak? Tak boleh. Selagi duduk bersama mereka dalam bilik, suara ni pun dengar, kawan ni bercakap pun dengar, kawan ni sembang pun dengar, kawan ni berkata-kata pun tak boleh nak kata apa. Tak boleh nak tutup. Okey, tu sebab disebutkan sam'ukum dengan lafaz mufrad dan didahulukan berbanding
penglihatan. Dan yang terakhir ialah kontak mata dan penglihatan ni dia perlu ada wasilah, perantaraan untuk melihat sesuatu. Mata tu kontak dia melihat, tapi dia kena ada wasilah, iaitu cahaya. Kalau siang hari tak ada masalah, sebab kita menumpang cahaya apa? Secara umum, cahaya matahari itu ada yang kita boleh nampak macam-macam. Nampak besar, nampak kecil, nampak bulat, nampak pak segi, nampak lepes sebab ada cahaya. Nampak bentuk, nampak rupa, nampak color sebab ada cahaya. Cuba mari malam, bayangkan tanpa bantuan elektrik, tanpa bantuan sumber api, gelap gelemak sungguh. Nampak tak macam kita nampak siang tadi? Tak nampak dah. Walaupun mata mampu melihat, mampu, tapi tak nampak. Bukan kata tak nampak, nampak apa? Nampak gelap lah. Dan kita perlukan sumber cahaya. Bila manusia ni diberi akal bila malam, matahari dah terbenam. Kalau orang zaman dulu, pelita ada, lilin ada, pasang sumbu ada, nak berjalan pasang jamung ada, tapi perlukan unsur cahaya. Zaman moden tengok, boleh tengok ni sebab lampu duk suluh lah, lampu duk ada lah, lampu duk buka lah, terai tutup semua. Nampak lagi tak? Tak nampak dah. Suara bunyi. Itulah kelebihan suara. Suara siang pun telinga boleh dengar, malam pun telinga boleh dengar. Malam telinga boleh dengar. Duk dalam gelap. Tengoklah Haji Bakhil dengan bini dia kan. Duk tidur. Apa benda ni si Manisah pagi-pagi ni duk menjahit lagi kererek. Contohlah tu. Padahal dia duduk dalam bilik dia, kawan tu duk menjahit bilik dia, tapi hak nak habaq gangguan bunyi tu, tak tidur lagi, asyik duk menjahit saja. Lepas tu menyanyi pula, sambung dengan MZ dengan Piramli. Dia kata duk main radio pagi-pagi pula. Tu nak habaq malam ke siang, telinga boleh tangkap. Okey, ini tak masuk ayat lagi ni. Ni baru nak masuk ayat. Okey, cuma nak suruh faham lah tu. Fil kahfi, mereka ni ditidurkan oleh Allah di dalam gua sinina adada, iaitu beberapa tahun yang lama tempohnya, ataupun beberapa tahun yang banyak jumlahnya. Adada tu jadi naat, jadi sifat bagi sinin, sifat bagi tahun. Baik, bila kata mereka ni ditidurkan di dalam gua, berapa lama mereka tidur? Ada dalam ayat 25. Boleh rujuk ayat 25. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan kami tidurkan mereka di dalam gua tersebut selama 300 tahun dan kemudian ditambah 9. Maksudnya 300 tahun dan satu lagi 309 tahun. Baik, di sini ada perbahasan dan perbezaan pandangan di kalangan alim ulama. Cuma banyak yang didapati di dalam kitab-kitab tafsir, dia merujuk kepada persoalan masa dan timing, perkiraan masa dan waktu. Yang 300 tahun ialah perkiraan masa berdasarkan kitaran dan peredaran pergerakan matahari, yang kita panggil lunar system, kita panggil tahun syamsiyah. Manakala 300 tambah 9, 309 tahun adalah kiraan waktu masa berdasarkan kitaran ataupun peredaran bulan, yang kita panggil lunar system, tahun Qamariyah. Kenapa jadi demikian? Kerana setiap 100 tahun syamsiah, 100 tahun ikut kiraan matahari, perlu ditambah 3 tahun kalau ikut peredaran dan kitaran pergerakan bulan. Jadi 100 tahun syamsiah akan jadi 103 tahun Qamariyah. 200 tahun syamsiah akan jadi 206 tahun Qamariyah. Dan 300 tahun syamsiah akan jadi 309 tahun Qamariyah.
Kenapa disebut 300 dan ditambah 9? Dia bukan datang informasi ni 309 tahun terus. Kerana nak bagi adanya perbezaan di antara kitaran peredaran bulan dan ikut kitaran peredaran matahari. Dan ada juga pandangan-pandangan yang mengaitkan bilangan tahun itu dengan cara mereka tidur. Yang 300 tahun itu mereka tidur dalam keadaan tetap, manakala yang 9 tahun ialah sewaktu Allah membolak-balikkan mereka ke kiri dan ke kanan. Ada juga pandangan demikian. Okey, yang jadi peliknya bagaimana mereka ditidurkan oleh Allah. Yang ni special. Sebab tu dalam ayat 18 Allah menyebutkan watahsabuhum aiqazan wa hum rukud. Apa? Kamu menyangka mereka itu jaga. Kamu menyangka mereka itu sedar. Hakikatnya wahum rukudun, mereka tidur dalam keadaan nyenyak, dalam keadaan pulas, atau bahasa kampung kita panggil tidur hak sedap sungguh. Kenapa Allah sebut kamu menyangka mereka jaga, mereka sedar? Sebab ada riwayat yang menyebutkan Allah menidurkan mereka dalam keadaan bukan seperti kita tidur, iaitu Allah menidurkan mereka dalam keadaan kelopak mata terbuka. Mereka tidur, tapi kelopak mata tu tak tertutup. Tidur dalam keadaan kelopak mata terbuka. Lagu mana? Kita tidur pejam mata. Kita tidur ada hak kata macam tadi, separa terbuka, separa tertutup. Tapi hak ni terbuka. Jadi kamu menyangka kalau lihat mereka tu tak tidur ni, jaga ni, nampak macam berfikir ni, merenung jauh ni, tapi hakikat mereka tidur. Sebab tu ayat di belakang tu, sekiranya kamu melihat dan nampak mereka, kamu akan menjadi gerun, takut dan melarikan diri daripada mereka. Kalau boleh tengok keadaan mereka tidur masa tu. Daripada umum ayat lah, secara sepintas lalu, kalau kita tengok tidur lagu ni, kita pun gerung ni. Contoh, masuk bilik Nazih pukul 2:30 pagi, buka standard biasa, tengok Nazih duduk lagu ni. Standard tiba-tiba buka Nazih duduk gini. Gua Nazih 2:30 pagi, bukan dia ni. Buka tengok, Nazih kau siapa lah ni? Kau benda lain masuk tubuh dia. Kita jadi macam-macam. Kita tak tahu keadaan yang sebenar, wallahu alam. Tapi Allah habaq info di sini, kamu sangka mereka jaga, mereka sedar, tapi mereka tidur. Dan ayat di belakang tu kalau kamu tengok, rasa gerun, rasa takut dan melarikan diri daripada mereka. Lagu mana hakikat sebenar? Hanya Allah yang mengetahui. Kemudian disebutkan selepas ayat tu, wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatas shimal. Dan Allah membalikkan mereka ke kanan dan Allah membalikkan mereka ke kiri. Kenapa? Sebab dalam gua tersebut, dari sudut timur dan barat, kiri dan kanan, ada 2 lubang. Lubang di sebelah timur, lubang di sebelah barat. Bila mereka tidur, setiap hari bila matahari naik, matahari terbit, cahaya matahari hak terbit tu akan masuk pada lubang yang di sebelah kanan, lubang di sebelah timur. Maka Allah akan membalikkan mereka, dengan kata lain membelakangkan cahaya matahari. Contohlah, kata semalam mengiring kot ni, bila pagi esok dari arah timur masuk tu, Allah balikkan mereka. Jadi nanti matahari sekali lagi akan masuk waktu matahari nak terbenam. Dia akan masuk lagi cahaya kok lubang belah kiri daripada arah barat, balik kot ni pula. Jadi sehari berapa kali balik? 2 kali lah. Dalam tempoh berapa tahun? 300 tahun Syamsiah, 309 tahun Qamariyah. Balik.
Jadi ada sebahagian saintis, ulama-ulama mengkaji benda ni, kajian manusia terhad dan terbatas, tapi kita boleh kongsi. Antaranya ialah bila mata mereka terbuka ni untuk menjaga kelembapan mata. Maksudnya nak bagi kena udara, nak bagi kena hawa, nak bagi dalam keadaan sempurna. Berbanding dengan kalau kelopak mata ditutup dan bangun untuk tempoh seseorang yang tidur hampir 300 tahun, apa akan jadi? Tak payah 300 tahun, tuan-tuan boleh test. Tuan-tuan boleh melihat kan? Tutup mata, jangan buka sebulan. Saya boleh tengok, cuma saya saja nak test sebulan saya tak mau buka mata. Dengan tak masuk cahaya matahari, dengan tak kena udara, dengan tak kena oksigen. Buka-buka sebulan, ada efek tak pada mata? Pasti ada efek, pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan. Dan satu lagi, bab masuk cahaya ni juga benda yang sama, untuk menjaga kelembapan suhu mereka, kulit mereka, macam-macam lah. Sebab mereka tidur dalam gua, confirm mungkin atas tanah, mungkin atas ketulan batu dan sebagainya. Sebab tu saya nak kaitkan dengan istilah perubatan. Ada kawan doktor, dia sebut satu istilah yang disebut Bedshaw. Bedshaw ni istilah perubatan, iaitu inflammation, inflamasi ataupun ulcer tekanan. Dia terkait dengan kulit ataupun tisu asas pada tubuh manusia. Biasanya Bedshaw ni banyak dikaitkan dengan dua jenis penyakit dia habat. Satu koma, satu lagi stroke. Biasanya orang koma ni, mereka ni koma tak sedar, jadi mereka akan duduk atas katil, sebab tu istilah bed tu, dalam tempoh yang lama. Kalau kita kata koma seminggu, duduk seminggu lagu ni. Kalau kata stroke sebelah, duduk lagu tu. Jadi apabila duduk dalam tempoh yang lama, dia habat antara 7 hingga 9 hari. Kalau kita tak kalih dia tu, dia akan ada efek. Sebab dia walaupun bukan atas batu, walaupun bukan atas pasir, atas tilam, lembek yang empuk, tapi bila ada tekanan yang terlampau lama pada kulit dan tubuh manusia ni untuk tempoh yang lama, seminggu tak kalih, 9 hari tak kalih, dia akan ada kesan tu. Dah koma kan duduk lagu tu. Kalau bayangkan 3 tahun duduk lagu tu, kalau kita tak kalih, bagaimana agak kulit belakang dia walaupun tidur atas tilam. Contohlah tu. Kalau hak jenis stroke sebelah, kita tak kalih sebulan duduk lagu tu, lagu mana agak berbeza kulit hak ni dengan kulit hak tekanan pada tilam tu, sebulan tak kalih. Mungkin pendarahan, aliran darah dia mendak pada satu-satu juzuk tubuh tertentu, tak mengalir sebagaimana biasa. Sebab itulah Bedshaw ni, misi tu akan diarahkan, lama mana dah kena kalih, lama mana dah kena kalih, untuk jaga benda tersebut. Bayangkan kalau mereka tidur tetap 300 tahun. Secara biasalah, hak kata Allah nak bagi karamah, Allah nak bagi bentuk kelebihan pada mereka terjaga tu, Allah boleh buat tak kalih pun mereka akan terjaga. Tapi nak kait dengan hubung isu ni, bayangkan secara biasa 300 tahun tak kalih, suruh kita lah 300 tahun. Kita tengok hak kanak-kanak yang Allah bagi kecacatan, hak jenis tak boleh bangun, duduk atas tilam. Tak bukan kata puluh-puluh tahun, umur 9 tahun, tengok lagu mana tubuh mereka jadi. Tak sempurna, tak ada zat, tak ada gizi, hak jenis duduk atas tilam. Jadi ni membayangkan kepada kita kelebihan yang Allah bagi. Dan dia ada terkait dengan ayat seterusnya ni. Kenapa demikian? Baik, kita baca. Summa ba'athnahum. Sampai satu waktu, satu tempoh yang dikehendaki oleh Allah, mereka ini kami bangkitkan kembali, kami sedakkan kembali daripada tidur mereka. Sampai masa dah yang Allah hendak, maka dibangunkan mereka. Bila bangun saja, lina'lama ayyul hizbaini ahsa, untuk kami mengetahui ataupun untuk kami menguji siapakah di antara dua kelompok, dua golongan. Ahsa. Ahsa ni dalam bahasa Arab, kalimah asal dia batu, batu kerikil macam tepi jalan tu.
Tapi sebab orang dulu menggunakan batu sebagai objek dan alat mengira, maka asa ni diterjemahkan siapakah yang lebih tepat kiraannya. 5 labisu amada, tentang berapa lamakah mereka tidur di dalam gua tersebut. Okey. Sekarang mereka dibangunkan oleh Allah. Habis isu bangun. Sekarang Allah sebut bangun mereka ni Allah nak uji. Allah nak mengetahui siapakah di antara dua kelompok, dua golongan ni yang lebih tepat kiraannya. Sebab bila saja mereka bangun, mereka berselisih faham, berselisih pendapat tentang berapa lama mereka tidur kepada dua kumpulan. Wallahu alam lah, hak 7 orang tu 3, 4 ke 5, 2 ke 1, 6 ke, hak tu kita tak tahu, biar. Tapi Allah sebut jadi dua kelompok. Satu kata berapa? Labisna yauman au ba'da yaum. Satu kelompok kata sehari penuh kita tidur, sehari dah kita tidur sini ni. Satu kelompok lagi ba'da yaum, setengah hari je, tak sampai sehari pun. Okey. Kalau kita lihat secara literal, baca harfiah sekali lalu, kita hanya memikirkan konteks apa? Konteks agakan dan andaian mereka. Tetapi di sini ulama-ulama membuka biasan dan spektrum ilmu lain. Daripada ayat ni, dia mengeluarkan pandangan bahawa manusia Ashabul Kahfi, kita boleh katakan manusia-manusia pilihan Allah, manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia yang sempurna imannya, manusia-manusia yang baik. Manusia yang punya ciri type-type yang saya sebut ni, pilihan Allah, sempurna iman, soleh baik, pun tidak akan terlepas daripada perbezaan pandangan dan pendapat. Baru bangun tidur je, sifat ni semua baik, sifat ni semua soleh, dah jadi norma, tak boleh lari manusia ni akan berbeza pandangan. Tu kata hak sama baik, apatah lagi hak kita lihat dalam media sosial, hak kita lihat dalam dunia nyata kita. Confirm akan ada perbezaan hak alim dengan hak jahil, hak tahu dengan hak tak tahu, hak mengerti dengan hak tak mengerti, hak faham dengan hak tak faham. Confirm lagilah ada perbezaan. Ni pun hak sama-sama baik, hak sama-sama soleh, sehari ikut, setengah hari ikut. Tapi hakikatnya apa? Dua-dua betul ke dua-dua tak betul? Dua-dua tak betul. Hakikatnya dah 300 ditambah 9 tahun dah. Jauh lari daripada agakan dan andaian mereka. Cuma bila berkait dengan perbezaan pandangan, saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, jaga 3 benda. Pertama ialah bila kita ni terlibat dengan perselisihan, perbezaan pandangan ataupun pendapat, nombor 1 memang jangan ta'assub. Jangan ta'assub. Terutama jangan ta'assub kepada tokoh-tokoh tertentu. Jangan ta'assub kepada guru-guru tertentu. Jangan ta'assub kepada individu tertentu. Lebih-lebih lagi jangan ta'assub kepada diri kita sendiri. Dari sudut umum, orang-orang alim, kita sanjung kealiman mereka, kita ambil berkah, kita ambil ilmu-ilmu daripada mereka, tu tak nafi. Tapi sekiranya kita ta'assub, sekiranya satu masa bila sebut manusia, kita mungkin tak sunyi dan sepi daripada tergelincir ataupun tersilap. Sekiranya kita meletakkan ketaksuban duk di depan, aku taksub pada guru ni, aku taksub pada individu ni, sampai masa walaupun dia baik, waktu dia tersilap dan tersalah tu, kalau kita taksub, kita akan backup, kita akan pertahankan kesilapan dia. Taksub punya pasal. Nak ambil ilmu dengan dia sebelum ni, ambil lah. Hak dia tak tersalah tu, hak time dia betul tu, tak kisah. Tapi timeline ni dia tersalah dan orang menyebut kesalahan dia. Jadi kalau kita taksub pada dia, tok guru aku tak salah, tok guru aku alim, mesti tak salah punya, dia akan jadi ayat-ayat lagu tu dah. Sedangkan dia buat silap sekarang ni. Dia nak taksub boleh,
Taksub lagu mana? Taksub pada kebenaran tu sendiri. Maksudnya hak mana benar, aku taksub pada kebenaran tu, tak kira daripada siapa dia datang, tu tak ada masalah. Sekiranya orang zaman ni taksub pada parti politik, tokoh politik, kalau cerita bab dia tak ada masalah lah, walaupun confirm salah, kadang-kadang fitnah orang, kadang-kadang menipu, tapi taksub ke parti yang punya pasal, tak salah. Inilah terbaik, ni apa, macam-macam cerita dia keluar. Bukan nak kata tentang tu, tapi nak kata time dia buat salah, betul-betul salah, salah lah. Takkan nak kata betul lagi. Time dia memfitnah, time dia kata buruk, takkan nak kata betul lagi. Okey. Yang kedua, jangan ego. Berselisih pendapat, selisihlah, jangan ego. Sekiranya kita tu jelas jatuh pada kesalahan, mengakulah kesalahan. Saya salah, saya terkilap, saya blind spot dalam keadaan ni, saya tak nampak sisi ni yang menyebabkan saya boleh jatuh tersilap. Tapi dia berbeza dengan tawakuf. Tawakuf dia bukan ego, bukan kita nak mengaku tersilap. Tawakuf ni boleh jadi bila orang bagi pandangan yang dia rasa betul, tapi kita tak yakin lagi hak tu betul secara 100%. Bagus dah, lebih bagus daripada hujah aku, lebih baik daripada pendapat aku, tapi aku sendiri pun tak apa yakin lagi, tak kuat lagi. Jadi tawakuf ni kita nak cari dulu, nak cari kepastian, cari dalam satu tempoh. Betul lah, hang kata tu betul, tu tawakuf. Tu bukan termasuk ego. Hak ego ni memang jelas salah. Tak mungkin aku salah sebab aku hebat, sebab aku terror, sebab aku kaji macam-macam, aku tak boleh jatuh salah. Sebab tu kita selalu pesan, ego ni hanya pada motor Yamaha saja. Yamaha ego tu lah, yang lain tak apa. Okey. Yang ketiga, emosi kena jaga. Tuan-tuan, emosi. Sebab kadang-kadang bila kita melihat kesalahan seseorang, kita rasa nak tegur. Mungkin kita ada ilmu pasal benda tu, pasal tentang tu, tak ada masalah. Tapi bila kita letak emosi, terutama dia melibatkan kumpulan tertentu. Ni grup A lama dah duk jaki dengan grup B. Ni aliran ni lama dah duk jaki dengan aliran ni. Tiba-tiba aliran ni buat silap, inilah peluang aku nak bantai ni. Memang belah dia betul dah, tapi bila emosi duk depan, perkataan yang keluar tu tak seronok nak dengar. Bangsa ni 2-3 kali dah buat silap, aku tegur dah dulu. Tengok perkataan yang keluar. Hang nak tegur, tegurlah, tak ada masalah. Bila dia buat silap, tapi perkataan-perkataan tu celakalah, bangsalah, laknatlah. Kita nak tegur orang atas kebaikan, tapi perkataan tu bila emosi duduk depan, itulah manusia biasa. Bahasa dan laras emosi dia pasti akan keluar benda-benda macam ni kalau tak jaga adab. Okey. Sebab secara umumnya berbeza pandangan ni banyak. Hanya dengan ilmu dan pengetahuan kita boleh berbeza pendapat. Kerana pengalaman masing-masing kita boleh berbeza pendapat. Baca buku yang sama, pemahaman yang berbeza, perspektif yang berbeza, boleh berbeza pendapat. Adanya dapatan dan maklumat tertentu, boleh berbeza pendapat. Adanya andaian, agakan dan ramalan tertentu, boleh berbeza pendapat. Tapi uruskan perbezaan tersebut dengan baik. Sebab kita Islam, saudara kita pun Islam. Kita kena faham satu benda tu. Okey. Sekarang ni nak kait dengan ayat tadi, pasal apa nak jaga benda-benda tu, Nazir? Nak jaga benda-benda tu ialah kerana tengoklah, andaian dan agakkan mereka bangun tidur abad berapa? Sehari, satu lagi abad separuh hari. Sebab langsung tidak ada kesan dan efek pada fizikal, langsung dan tidak ada kesan efek pada tempat mereka tidur. Kalau ada efek, pasti jawapan mereka akan berubah. Sebab itulah dalam filem-filem Mak Saleh buat filem dia, depa asyik buat filem dia, The Seven Sleepers. Bukan sleeper duduk kat tangga tu, sleeper, 7 lelaki yang ditidurkan. Mereka gambarkan bila Ashabul Kahfi ni bangun jadi macam mana. Hak rambut hitam jadi rambut putih. Hak misai lagu ni, hak bobo nak ada misai ni, bangun misai duduk kat pusat. Rambut hak macam ni, bangun rambut belik tubuh. Tidur hak baju lagu ni, sedap pegang tu rapuh dah baju, kerak terkoyak terus. Ini adalah andaian yang melampau, andaian yang hulu. Cuba tuan-tuan fikir,
Kalaulah Ashabul Kahfi tidur dan bangun macam Mak Saleh gambarkan, agak-agak dia nak kata sehari atau separuh hari ke dia buat tidur? Nazir, saya lagu ni bangun tu misai duduk sini, kita rasa tidur sekejap, tapi agak-agak betul ke aku tidur 3 jam ni? Misai ni patut 6 bulan kalau misai aku nak jadi lagu ni. Kita jadi lagu lain dah, nak bagi jawapan. Kalau orang tanya hang tidur lama mana, bayangkan rambut lagu ni, rambut belik tubuh, takkan nak kata sehari. Misai hak tak ada, misai duduk sini, takkan nak kata sehari. Rambut hak hitam jadi putih, takkan nak kata sehari. Jawapan yang mereka sebut tu adalah berdasarkan agakan dan andaian, sebab efek dan kesan pada fizikal dan gua sama. Tak ada apa. Itulah nak kait dengan konteks tadi, jaga mata, jaga tubuh. Tak ada kata jadi berkedut, jadi stroke kita tidur lama, tak ada. Gua pun sama, tak ada berlumut, tak ada sarang labah-labah, tak ada apa kita kata dari sudut fizikal. Itulah jawapan dia. Dan ini adalah karamah, kemuliaan yang Allah berikan pada mereka untuk menjaga fizikal mereka, dan lebih jauh untuk menjaga keimanan mereka dan melepaskan mereka daripada kezaliman penguasa yang zalim pada ketika itu. Kemudian ayat seterusnya, nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan benar. Patut ayat ni lah duduk dulu sebelum start cerita. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan benar. Baru mari kisah ni, Allah cerita dah tidur, Allah cerita dah bangun, tiba-tiba baru sebut benda ni. Kalau dalam konteks psikologi pengajaran, kalau kita ni guru dalam kelas, kita cerita dulu, cerita-cerita, kita perjelas dulu, perjelas. Last kali hak nahnu nakusu tu, sekarang ustaz nak bagi komentar tentang cerita tadi. Ustaz nak buat rumusan tentang cerita tadi. Kita cerita-cerita, kita stop. Baru kita buat komentar, kita buat rumusan. Tapi yang lagi indah, lepas ayat ni Allah teruskan cerita, tapi jadi macam apa? Reverse balik. Sebab cerita kemudian, cerita mereka mula bersembang dengan raja hak zalim. Pada ayat kita baca ni, tidur dah dalam gua, bangun dah pula, raja tu pun pi dah, mampus dah. Tiba-tiba lepas pada ayat nahnu nakusu, start cerita tu duk sembang dengan raja, seolah-olah plot cerita tu dia jadi reverse balik. Dalam banyak-banyak filem biasalah plot cerita macam ni. Mula-mula start lagu mana, dia start tu hero tikam perut penjahat, baru start cerita, bergaduh, ketung-ketang, prak, hero tikam. Lepas tu cerita pun zoom kembali, rupanya zaman muda dulu kawan ni rogol mak hero. Tapi hak bak rogo tu dia tak di depan, dia tak tengah tu. Dia kalih balik. Nak tahu kenapa mereka lari tidur dalam gua ni, tu bermula kisah perbicaraan dialog mereka dengan raja zalim yang memerintah pada ketika dan zaman tu. Jadi kita berhentilah. Mudah-mudahan ada sedikit iktibar, faedah dan manfaat, walaupun cuma 2 ayat yang kita bahas dan baca pada malam ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu, pengetahuan dan kefahaman berkaitan dengan nas-nas wahyu Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.